Hai, Assalamualaikum. Bersama saya dengan Cikgu Sakina untuk subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. So, hari ini kita akan belajar dalam pendidikan kesihatan untuk topik kekeluargaan. So, 4K dan 4L, Cikgu harap kamu telah bersedia pada hari ini. Walaupun kelas kita pada petang hari, Cikgu harap kamu sentiasa bersemangat dan bermotivasi untuk terus belajar, okey? So, sebelum kita start, kita kena tahu dulu apa standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita. Yang pertama sekali, menjelaskan kemahiran keibupaan dalam konteks berkeluarga. Yang kedua, membincangkan kesan kekurangan kemahiran keibupaan terhadap ahli keluarga. Yang ketiga, menjana idea kepentingan kemahiran keibupaan dalam konteks berkeluarga. So, objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat menyenaraikan contoh kemahiran keibupaan, membincangkan kesan kekurangan kemahiran keibupaan terhadap ahli keluarga. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh kepentingan kemahiran keibupaan dalam konteks kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, menganalisis situasi yang membawa kepada kepincangan keluarga. Okey, so untuk hari ini, apa yang kita akan belajar ada 3 perkara penting. Yang pertama sekali, kemahiran keibupaan dalam konteks berkeluarga. Yang kedua, kesan kekurangan kemahiran keibupaan terhadap ahli keluarga. So, yang ketiga adalah kepentingan kemahiran keibupaan dalam konteks berkeluarga. Yang keempat, kita akan buat sedikit kerja live worksheet, melalui live worksheet, and then cikgu akan bagi kerja rumah dalam buku teks. Tapi ini nanti cikgu akan bagi tahu kemudian, okey? Okey, sebelum kita masuk kepada yang pertama sekali, iaitu kemahiran keibupaan dalam konteks berkeluarga, kita kena tahu dulu apa tu ahli-ahli keluarga asas dalam institusi keluarga. So, dalam institusi keluarga asas ni yang terdiri daripada bapa, ibu, kakak, abang, adik. Okey, macam itulah. Lebih kurang macam tu. Itu adalah asas dalam institusi keluarga. So, kalau kita cakap pasal pakcik, makcik, atuk, nenek, itu tidak termasuk dalam asas institusi keluarga. Okey. So, apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Institusi keluarga dalam Malaysia, institusi keluarga yang diiktiraf adalah mereka yang telah berkahwin secara sah. Bukan macam in relationship dalam Facebook, tidak macam tu, atau tidak sebagai boyfriend girlfriend, tidak, itu tidak dikategorikan sebagai institusi keluarga yang rasmi lah, macam tu. Okay. So, untuk topik ini ada 6 kemahiran yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama sekali, suri teladan kepada anak-anak. Yang kedua, kemahiran mendengar. Yang ketiga, kemahiran berkomunikasi. Yang keempat, kemahiran membimbing. Yang kelima, kemahiran berbincang. Yang keenam, kemahiran insaniah. So, yang pertama sekali kita kena tengok suri teladan kepada anak-anak. So, secara ringkas ni kalau kita nampak sahaja perkataan suri teladan kepada anak-anak ni maksudnya menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak, menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. So, apa yang dimaksudkan dengan suri teladan kepada anak-anak ni? Yang pertama, ibu bapa ni berperanan sebagai suri teladan kepada anak-anak, terutamanya remaja, bagi memastikan mereka mempunyai sahsia yang baik. So, untuk mempunyai sahsia yang baik ni, ibu bapa kena tunjuklah sahsia yang baik juga kepada anak-anak lah. So, yang kedua, anak-anak atau remaja yang sedang meningkat usia mencontohi kelakuan ibu bapa. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, bagaimana acuan, begitulah kuinya. Okey, sebagai contoh antara sahsia yang baik ni, contohnya macam amalan gaya hidup sehat, penampilan diri yang kemas, selalu berkata jujur, rajin, bersikap lemah lembut, sopan santun dan ceria. So, anak-anak tengok pun dia akan follow ibu bapa tu. Okey. Okey, kemahiran mendengar. Ibu bapa ni perlu menjadi pendengar yang baik, mendengar luahan anak-anak sama ada dalam keadaan sedih ataupun gembira. So, ibu bapa menjadi sumber rujukan untuk berkongsi pendapat kepada anak-anak. So, antara kemahiran mendengar yang baik ni adalah yang pertama sekali, sentiasa memberi tumpuan, sabar dan meluangkan masa untuk mendengar celoteh anak-anak, mendengar cerita anak-anak. Okey. Yang kedua,
Seorang pendengar yang baik tidak mencela dengan cerita lain. Yang ketiga, menjadi pendengar yang aktif dengan memberi maklum balas yang baik. Yang keempat, dia faham pandangan dan perasaan anak-anak. So, ibu bapa ni kenalah bagi tumpuan, bagi masa kepada anak-anak. Tak kisahlah cerita sedih atau gembira kita dengar. Kalau anak tu cerita, jangan mencela, sebab bila anak tu tengah cerita tu dia tengah nak bagi tahu dengan ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa tu mencela, maksudnya kita telah kita telah bagi anak tu rasa macam, alah, ibu ayah aku ni tak nak dengar pun aku cakap, kan. So bila dah anak tu bercerita, kita bagilah maklum balas yang baik. Kita kena faham dia punya sudut pandangan dan perasaan. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu kemahiran berkomunikasi. Komunikasi yang baik akan membentuk sahsiah anak-anak. So ibu bapa perlu tahu untuk membezakan antara situasi yang memerlukan ketegasan dan dengan situasi yang memerlukan kelembutan dan kasih sayang. Semasa berkomunikasi, ibu bapa harus menunjukkan minat. Sebagai contoh, sentiasa memberi tumpuan semasa berkomunikasi kepada anak-anak, menyesuaikan komunikasi dengan emosi anak-anak ketika berbual, tidak segera memberi nasihat. Ibu bapa harusnya mempunyai ilmu dan memahami perspektif remaja. So kenapa dia cakap tidak segera memberi nasihat? Sebab kita takut bila kita bagi nasihat, kita juga sebagai ibu bapa ni macam bagi nasihat dengan emosi. Padahal benda tu mungkin tak bagus. Contohlah, dia mengadu pasal kawan dia ni tak bagus lah, macam tu, tak baik lah. So takkanlah kita nak bagi nasihat, kawan kau tu jahat, mencuri, jangan kawan lagi dengan dia. Tak boleh juga, kita tak tahu cerita yang sebenar. So kita kena selidik dulu, dengar baik-baik dan bagi nasihat yang rasional dan bermanfaat untuk anak-anak. Yang seterusnya iaitu kemahiran berbincang. So ibu bapa ni perlu menguasai kemahiran berbincang. Berbincangan dengan anak-anak akan memberikan mereka keyakinan dalam membuat keputusan. So yang kedua, memberi peluang kepada anak-anak, terutamanya remaja, untuk memberi idea dan pandangan mereka. Yang ketiga, ibu bapa perlu berbincang dalam keadaan rasional dengan anak-anak, bukan dalam keadaan emosi. Yang keempat, cara ibu bapa berbincang dengan anak-anak akan memberi impak kepada perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak. So maksudnya contoh, kita ni dalam keluarga, ada jenis yang keluarga suka cakap teriak-teriak, tapi mungkin benda tu tidak okey untuk emosi anak-anak, kan. So ada juga yang keluarga cakap lembut-lembut dengan anak-anak bila berbincang. So harmonilah suasana perbincangan tu, taklah sampai orang rasa nak bergaduh. So ibu bapa ni sangat bermain peranan menunjukkan kepada anak-anak macam mana cara berkomunikasi yang baik, cara berbincang. Perlu dengan emosi yang rasional. Seterusnya, kemahiran membimbing. So anak-anak ni perlu dibimbing supaya mereka tidak lari daripada landasan agama dan norma kehidupan, sepertinya macam masalah-masalah penyalahgunaan dadah, perhubungan seks luar nikah. So bila dilandasi dengan agama dan norma kehidupan, insya-Allah anak-anak ni akan selamatlah. Tapi itulah macam yang dalam ayat pertama ni, perlu dibimbing. Anak-anak ni perlu kita bimbing, jaga agama mereka dan norma kehidupan. Kena ingat, perkara-perkara ni akan membinasakan bukan sahaja kehidupan dan masa depan anak-anak, tapi juga kesihatan anak-anak. Maksudnya kesihatan kamu lah. Kita akan lihat dari sudut pandangan ibu bapa lah untuk topik ini. Yang kedua, ibu bapa seharusnya memberikan anak-anak peluang untuk berdikari selain peluang membuat keputusan. Yang ketiga, bimbingan yang berterusan akan menjadikan anak-anak ni rapat dengan ibu bapa. Yang keempat, perbincangan yang diakhiri dengan bimbingan menjadikan anak ni dia rasa disayang dan dihargai. So sebab itulah penting ibu bapa ni ada kemahiran untuk membimbing, bukannya mengarah. Bila mengarah tu, benda tu akan merasakan anak dia ni macam tertekan ataupun dikongkong. So kita tidak mahu perkara itu terjadi. Ada benda tu sangat berbeza, iaitu kemahiran membimbing ataupun mengarah tu satu perkara yang negatif jugalah. Kalau asyik-asyik nak mengarah, menyuruh, mengongkong, anak-anak akan terfikir benda macam tu lah.
Okey, yang terakhir adalah kemahiran insaniah. Okey, ibu bapa ni dia perlu bersikap adil dalam kalangan anak-anak. Maksudnya ni kalau dalam keluarga tu ada lebih daripada satu orang anak-anak, so ibu bapa kena adil lah. Janganlah lebihkan satu orang ni pandai, bijak, cantik, yang hodoh tu tak disayang, yang kurang pandai tidak ditengok, kan? Tidak boleh macam tu. Kita kena sayang semuanya. Kita kena adil dengan semua anak-anak. So, yang kedua pulanya, ibu bapa perlu menjaga kebajikan anak-anak. Contohnya dia ambil berat lah tentang keperluan persekolahan dan harian anak-anak. So, anak-anak ni contoh, ada duit tak nak pergi sekolah, ada cukup tak buku, kena cakap macam tu lah. Yang ketiga, ibu bapa perlu bersikap memaafkan anak-anak. Namun begitu, hukuman berbentuk pengajaran perlu diterapkan agar mereka belajar daripada kesilapan. Okey, dalam mendidik anak ni juga, kita perlu ada sifat memaafkan. Jangan berdendam pula dengan anak-anak. Dan juga hukuman tu perlu. Hukuman tu perlu untuk mendidik, memberi pengajaran kepada anak-anak, bukan hanya membiarkan mereka. Takut pula mereka jadi besar kepala kalau kita ni tak sanggup nak tegur, tak sanggup nak bagi macam hukuman yang fizikal ni better masa anak-anak kecil, tapi bila dah besar kita kena bagi melalui macam komunikasi, melalui macam psikologi mereka, macam itulah. Okey, seterusnya ibu bapa harus sentiasa bersifat tenang dan bersabar. Okey, itulah 6 kemahiran yang telah kita belajar. Ada 6 kemahiran tadi, cikgu harap kamu ingat. Okey, yang kedua kita akan masuk kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Okey, antara kesannya, actually dia ada 8 kalau cikgu tak silap. Antara kesan dia, apa yang akan terjadi sekiranya kekurangan kemahiran keibubapaan dalam sebuah keluarga tu. Okey, apa yang terjadi? Yang pertama sekali, dia akan merendahkan harga diri anak-anak. Okey, dia rasa macam anak-anak tu akan rasa rendah, harga diri dia tu macam rendah bila ibu bapa dia ni tidak mendengar pandangan mereka ataupun tidak memberi mereka peluang untuk memberi idea. Tu akan buat anak-anak ni rasa rendah diri lah. Ataupun bila anak tu bagi pandangan, ibu bapa dia cakap, kau janganlah cakap macam tu, kau tu budak lagi, kau tak tahu apa-apa. Tu akan budak tu rasa takut nak bagi pandangan lagi lepas tu. Yang kedua ni, anak-anak kerap memprotes secara melampau. Ini kalau kita tak bagi kebebasan ataupun peluang untuk mereka berdikari, mereka akan rasa terkongkong. So, benda ni akan jadilah. Okey. Yang ketiga, antara kesannya lain, anak-anak lebih kerap meluahkan perasaan di media sosial. Why? Kenapa? Okey, contohnya terjadi dalam komunikasi lah. Bila kekurangan komunikasi antara anak dan ibu bapa tu, contoh anak dia nak bagi pandangan atau nak cerita dengan ibu bapa dia, tapi ibu bapa dia macam ayah sibuk lah, nanti boleh tak? So anak dia tak ada tempat untuk bercerita, so dia ceritakan atau dia luahkan perasaannya di media sosial. So benda ni tidak elok sebenarnya. Inilah kesan bila kekurangan kemahiran keibubapaan. Yang keempat pula, perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak menjadi kurang mesra. Ni bila kurang komunikasi akan jadilah. Okey. Okey, antara kesannya lagi, anak-anak gagal mempunyai sikap asertif. Okey, kita simpan dulu apa perkataan asertif ni, okey? Yang enam. Okey, yang keenam, menjarakkan hubungan antara anak-anak dengan ibu bapa. Yang ketujuh, anak-anak menjadi kurang bertanggungjawab dan kurang matang sebab tak diberi peluang untuk berdikari, tak diberi peluang untuk memberi idea atau pandangan. So dia jadi kurang bertanggungjawab lah dan kurang matang. Yang ke-8, sering berlaku pertengkaran antara adik-beradik dan ibu bapa. Ini terjadi bila kurang komunikasi dan kurang perbincangan dalam keluarga tu. Okey. So kita balik kepada sikap asertif. Apa maksud dia asertif ni? Okey, asertif ni adalah perilaku individu yang penuh keyakinan diri, tegas, bertanggungjawab, dia berani menyatakan pendapat secara bijaksana, dia seorang yang adil dan menghargai orang lain. So, sikap ni sangat penting untuk remaja pada hari ini. Okey, so korang cubalah beranikan diri. Okey.
Okey, kita akan masuk untuk yang ketiga. Kita dah nak habis ni sebenarnya. Kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okey, jom kita tengok. So, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kepentingan. Yang pertama sekali, meningkatkan tahap disiplin. So, berbincang dan menasihati dengan menetapkan setiap peraturan di rumah akan menjadikan anak lebih berdisiplin. Sebagai contoh, ibu bapa menetapkan waktu berada di rumah sebelum jam 7 malam dan melakukan aktiviti bersama-sama seperti solat jemaah. Okay, untuk bagi orang yang beragama Islam lah. Kalau yang non-Muslim mungkin boleh makan bersama, kan? Boleh menonton TV bersama, macam itulah. Yang kedua, mendidik agar boleh berdikari. Anak-anak ni perlu dibimbing untuk berdikari dengan memberikan mereka peluang menentukan perkara berdasarkan minat dan kecenderungan masing-masing. So, anak-anak ni kena hidup untuk diri dia. Kita janganlah, contohlah mak ayah ni, dia nak anak dia nak jadi doktor, dia paksa anak dia jadi doktor, padahal anak dia mungkin minat muzik. So, kita bagi peluang anak-anak tu untuk berdikari, pilih apa yang diorang minat, macam itulah. Okay. Yang ketiga, menghindarkan daripada terjebak dengan gejala sosial. So, anak-anak ni perlu dibekalkan dengan sikap insaniah agar mereka mempunyai benteng yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan daripada melibatkan diri dalam sebarang perbuatan dan aktiviti yang memburukkan imej diri serta merosakkan nama baik keluarga. Yang keempat, bertindak sebagai tempat rujukan dan menyelesaikan masalah. Okay, kita memberi peluang dan masa serta menjadi pendengar yang baik dan bersikap lemah lembut, menjadikan anak-anak selesa untuk meluahkan sesuatu perkara. So, sangat pentinglah kemahiran keibubapaan ni, sebab dia akan bantu ibu bapa ni menjadi tempat rujukan dan menyelesaikan masalah. Tak cari orang lain. Kalau dia cari orang lain, tu yang akan jadi masalah, sebab kita tak tahu apa yang orang lain akan sampaikan kepada anak-anak, kan? Okey, yang terakhir, mendidik dengan nilai dan pegangan agama. Okey, sangat penting penerapan nilai agama sebab dia akan menghindari anak-anak daripada aktiviti-aktiviti yang sia-sia. Tanpa pendidikan agama ni, anak-anak tidak mempunyai benteng yang kukuh bagi menghadapi keruntuhan moral yang semakin berleluasa. So, bila kita ni terapkan agama dalam hidup anak-anak ni, sebab mana ada agama yang ajar anak-anak buat benda jahat, kan? Semua agama mendidik, mengajar dia punya penganut untuk baik, untuk bersifat baik, mengamalkan nilai-nilai murni, kan? So, sebab itulah sangat penting. Okey, kita dah habis. So, untuk soalan pengukuhan, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 189. Sila jawab soalan 1 ya. Alright. Sikit saja soalan tu. Untuk soalan ni, live worksheet, cikgu akan bagi link dekat grup WhatsApp, Telegram juga. Kamu kena jawab sekarang. Cikgu akan bagi masa untuk kamu dan cikgu akan tengok siapa yang sudah jawab. Okey, macam mana cara nak jawab tu cikgu akan tunjukkan dengan kamu ya dekat live worksheet ni. Okey, sebentar. Okey, sebagai contoh, cikgu akan bagi dalam bentuk macam ni, dalam bentuk link dekat WhatsApp dan Telegram. Tapi ni cikgu bagi contoh dalam Telegram, cikgu punya ni. Tak kisahlah mana-mana pun, just tekan link. Kamu akan masuk dekat live worksheet ni. Masukkan nama kamu, contoh nama cikgu lah, Sakinah. Okay, cikgu ni kelas 4Z. Contoh 4. Masukkan 4Z. Okay. Okay, so jawapan dia ni, jawablah antara berikut yang manakah tidak termasuk dalam keluarga asas. Jawablah. Okay, tulis jawapan dekat sini. Kalau kamu jawab A, B atau C, kamu jawablah. Contoh kamu jawab A. Jawab A. Okay, seterusnya, nenek termasuk dalam keluarga asas ke? Betul atau salah? A atau B? Jawab dekat sini B. Macam tu, okay? Sekejap. So, bagaimanakah institusi kekeluargaan terbentuk? Okay, di sini ada sebut, kamu pilih apa-apa je jawapan. Tapi tengok A, B, C, D. Pilihlah contoh-contoh ya. Contoh C, tak tahu. Okay. Lepas tu yang keempat, berikut merupakan contoh teladan kepada anak-anak. Kecuali, okay, carilah kecuali. Apa maksud dia? Mungkin D. D. Jawapan dia macam tu. Okey, untuk 3 kotak ni maksud dia ada 3 jawapan yang betul. So, kamu pilihlah. Ikut urutannya. Contoh, jawapan yang betul tu A, B, C, kan? Contoh jawapan yang betul tu A, B, C. Kamu letaklah A, B, C. Macam tu. Mesti ikut urutan. Contoh kalau jawapan yang betul tu B, C, D. Letaklah B, C, D. Kalau jawapan yang betul tu
C, D, E letak C, D, E. Maksud dia kena berurutan yang paling awal. Okay? Jangan macam jawapan dia ABC tapi kamu letak sini C, B, A. Jangan macam tu. Tu akan salah ya. Kamu kena ikut urutan. Sama juga dengan kes yang ni. Contoh jawapan yang betul C, D, E. Contoh jawapan yang betul C, D, E letaklah C, D, E. E. Okay? Contoh yang jawapan yang betul ni A, B, ABC. Maksud cikgu macam itulah. Maksud dia kena ikut abjad. Okay? So, dia memang akan ada 3 yang betul. So, kamu kena pilih. Okay. Yang 8 ni pilihlah apa jawapan yang betul. 1. Antara ABC. Cikgu pilih A. Okay? Contoh macam itulah. Bila dah siap, kamu tekan finish. Okay. Dia akan minta kamu letak nama dekat sini, letak balik nama kamu ya. Contoh nama cikgu nama Sakinah Tansi. Okey, kamu 4 apa? 4K kah atau 4L? Letaklah 4L. Kalau 4L, kalau 4K letak 4K. Okey, letak macam itulah. Okey, contoh 4Z lah. Cikgu 4Z. Okey, lepas tu subjek dia kamu letak PJ PK. Sekejap PJ PK. Okay, tak kisah pun huruf kecil ke besar, cikgu tak kisah. Okay. Lepas tu send. Okay, jawapan kamu telah dihantar kepada guru. Okay, selamat, semoga berjaya. Okay, kita tengok berapa banyak cikgu tu. Tara, cikgu salah. Tak apa. Okay, macam tu. Kamu boleh terus tengok jawapan markah kamu dekat sini. Okay, sangat senang kan? Okay, dah siap untuk yang itu. Itu untuk tugasan pada waktu ini. Kemudian cikgu nak tunjuk untuk yang ini cikgu akan gambar dan bagi dalam grup WhatsApp dan juga grup Telegram untuk kamu jawab soalan 1. Oh ya, jangan lupa buat nota juga dan hantar gambar nota itu kepada cikgu pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.